Pembayaran sumbangan tunai rahmah STR Fasa 1 bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita tengah hari bersama saya Muhammad Shah Musa. Pembayaran sumbangan tunai rahmah STR Fasa 1 kepada 8.2 juta penerima bermula hari ini. Pembayaran dibuat kepada penerima yang berdaftar dalam pangkalan data STR. Kaedah pembayaran dibuat melalui pengkreditan ke dalam akaun bank atau disalurkan secara tunai melalui Bank Simpanan Nasional BSN secara berperingkat mengikut kategori kelayakan STR masing-masing. Menurut Kementerian Kewangan, sebelum ini kerajaan telah menaikkan bayaran STR Fasa 1 kepada RM500 bagi penerima kategori isi rumah berpendapatan RM2,500 dan ke bawah berbanding bayaran maksimum RM300 tahun lepas. Bagi isi rumah berpendapatan RM2,501 hingga RM5,000 pula, penerima layak menerima RM100 hingga RM300. Dalam pada itu, penerima bagi kategori warga emas, tiada pasangan dan golongan bujang masing-masing akan menerima RM150 dan RM100. 7 laluan di sekitar ibu negara akan ditutup penuh manakala 13 laluan lagi ditutup secara berperingkat bermula 6 pagi esok. Ia sempena istiadat keberangkatan balik yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Alauddin Abdul Majid berkata kira-kira 91 petugas yang akan mengawal lalu lintas bagi laluan terlibat. Kita juga ada beberapa jalan lain yang akan ditutup mulai 9 pagi dan dibuka secara berperingkat, iaitu Jalan Damansara ke arah Jalan Parlimen, Jalan Sultan Abdul Halim ke arah Jalan Parlimen, Lebuh Raya Sultan Iskandar ke arah Jalan Parlimen, Jalan Kuching ke arah Bulatan Dato' On, Jalan Sultan Salahuddin ke arah Bulatan Dato' On, Jalan Kuching, Jalan Sultan Ismail ke arah Bulatan Dato' On dan Jalan Tun Perak ke arah Bulatan Dato' On. Orang ramai boleh menyertai lambaian kasih bersama-sama pasukan pelambai di sepanjang Jalan Parlimen hingga ke arah Bulatan Dato' On. Pengguna jalan raya dinasihatkan tidak menggunakan laluan terlibat bagi mengelakkan kesesakan dan mengikuti arahan polis trafik. Sementara itu, bagi istiadat keberangkatan tiba Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-17, 8 laluan ditutup sementara melibatkan laluan ke istana dan laluan di pusat bandar. Kesemua laluan terlibat ditutup secara berperingkat bermula pukul 9.30 pagi pada 31 Januari. Antara jalan terlibat adalah Lebuh Raya NKBE plus Jalan Sultan Abdul Halim. Okey. Itu adalah Lebuh Raya ya. Dan bagi laluan di sekitar pusat bandar, jalan yang terlibat dalam penutupan sementara bagi pergerakan Tuanku dan juga pergerakan raja-raja lain yang akan hadir. So antara jalan-jalan yang akan ditutup secara berperingkat dalam bandar adalah Jalan Istana, Jalan Kuching, Jalan Tun Razak, Jalan Damansara dan Jalan Travers. Bagi kedua-dua sambutan acara tersebut, seramai 1,463 petugas ditugaskan. Bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin mengaku tidak bersalah atas tuduhan gagal isytihar harta. Kes membabitkan beberapa kenderaan mewah, syarikat dan hartanah sekitar Kuala Lumpur, Selangor, Pahang, Negeri Sembilan, Perak dan Kedah. Pendakwaan dibuat di Mahkamah Kuala Lumpur. Mengikut kertas tuduhan, Tun Daim didakwa dengan sengaja memberikan pernyataan yang tidak mematuhi terma notis dengan tidak mengisytiharkan harta. Kesalahan didakwa dilakukan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya pada 13 Disember lalu. Harta-harta yang disyaki tidak diisytihar termasuk akaun amanah saham dan 7 kenderaan mewah. Hakim Azura Alwi membenarkan tertuduh dijamin RM280,000 dengan seorang penjamin. Tiada syarat tambahan dikenakan berikutan keadaan kesihatan dihadapi Tun Daim. Kes disebut semula 22 Mac ini.
Di Mahkamah Session Johor Bahru, pemilik stesen minyak didakwa atas dua tuduhan membenarkan pengisian diesel kepada kenderaan pendaftaran asing tahun lalu. Bagaimanapun tertuduh, Suraya Mat Tambis, 38 tahun, mengaku tidak bersalah atas kedua-dua pertuduhan. Bagi tuduhan pertama dan kedua, tertuduh selaku pemilik tunggal syarikat Sri Kencana Services dituduh menjual sebanyak 250 liter diesel kepada bas yang mempunyai pendaftaran asing. Sedangkan had serta kawalan penjualan petrol dan diesel yang dibenarkan hanya 20 liter dengan sekali transaksi sahaja dalam sehari. Kedua-dua kesalahan dilakukan di sebuah stesen minyak di Jalan Kempas Baru, Tebrau pada Mei tahun lalu. 28 Februari, sebutan semula kes. 222 notis saman dikeluarkan JPJ Perlis atas pelbagai kesalahan di laluan Changlun, Kuala Perlis dan Jalan Kangar Alustar. Operasi menyasarkan pemandu dan pengusaha kenderaan komersial agar mematuhi peraturan jalan raya. Menurut Pengarah JPJ Negeri Fatimah Muhammad Ali Piah, sebanyak 64 notis saman dikeluarkan melibatkan kesalahan berkaitan teknikal, pelisenan kenderaan dan insurans 63, pelisenan pemandu 60 dan kesalahan lain 35 kes. Khas pengarah ini merupakan operasi rutin bagi meningkatkan keselamatan kenderaan perdagangan. Dalam pada itu, JPJ Perlis akan terus melakukan aktiviti penguatkuasaan sepanjang musim perayaan Tahun Baharu Cina bagi memastikan pengguna jalan raya mematuhi peraturan ditetapkan. 6 warga asing pelbagai negara ditahan dalam ops belanja dan ops sapu oleh Jabatan Imigresen Kedah di beberapa lokasi sekitar Kulim. Operasi dilakukan susulan aduan awam berkaitan wujud warga asing yang didakwa bekerja tanpa permit sah. Pengarah Jabatan Imigresen Negeri Muhammad Rizwan Mamak Zain berkata seramai 14 warga asing telah diperiksa. 6 daripadanya ditahan kerana gagal mengemukakan sebarang dokumen perjalanan yang sah, tinggal lebih masa dan melanggar syarat PAS ditetapkan. Mereka terdiri daripada 2 lelaki Bangladesh, seorang lelaki Indonesia dan 3 lelaki Pakistan berusia antara 18 hingga 57 tahun. Operasi penguasaan terutama di lokasi hotspot terus dilakukan bagi membantras isu kebanjiran parti yang dilihat semakin galak menguasai sesuatu kawasan. Maritim Malaysia berjaya merampas 37 goni benih kerang yang ditinggalkan di muara Kuala Sungai Baru, Kuala Perlis awal pagi semalam. Rampasan dibuat berikutan maklumat risikan yang diterima mengenai aktiviti penyeludupan benih kerang tersebut di sekitar perairan Kuala Perlis. Menurut Pengarah Zon Maritim Kuala Perlis, Komander Maritim Muhammad Hashim Mazin, seorang suspek bersama sebuah bot berjaya melarikan diri dan meninggalkan 37 guni berisi benih kerang yang dianggarkan seberat 30 kg bagi setiap guni. Benih kerang dianggarkan bernilai hampir RM20,000 itu dibawa ke jeti operasi Zon Maritim Kuala Perlis dan diserahkan kepada pegawai penyiasat untuk tindakan lanjut. Kita ke perkembangan banjir. Situasi banjir di Terengganu hampir pulih ekoran cuaca baik di setengah tempat. Jumlah penduduk terjejas adalah 647 orang daripada 194 keluarga kini masih ditempatkan di 4 PPS di Dungun. Kebanyakan penduduk juga mula pulang ke rumah secara berperingkat bagi membersihkan kediaman yang ditenggelami lumpur. Anggota agensi penyelamat dan sukarelawan turun padang membantu kerja pasca banjir. Sementara itu, di Pahang, penduduk terjejas banjir menurun kepada 22 orang melibatkan daerah Rompin. Mereka kini berlindung di PPS Balai Raya Rekoh. Menurut portal info bencana JKM, jumlah itu berkurangan berbanding 28 orang selepas PPS SK Buloh Nipis ditutup pada 10 pagi tadi. Di Johor, 9 keluarga melibatkan 29 penghuni berlindung di PPS Sekolah Kebangsaan Mawai, Kota Tinggi. Penduduk Taman Haji Hadi di Kampung Gaung Pendek, Kota Baru hidup dalam kebimbangan akibat hakisan tebing sungai menghampiri kediaman mereka. Lebih merisaukan, jarak antara tebing yang terhakis dengan kediaman salah seorang penduduk kini kurang dari 1 meter.
Penduduk menyatakan kejadian sejak 2009 menyebabkan runtuhan berlaku semakin kerap terutama setiap kali musim tengkujuh. Terbaru berlaku runtuhan tebing Sungai Kelantan pada Khamis lalu yang semakin menghampiri kediaman penduduk. Taman perumahan tersebut mula didiami sekitar tahun 2008 dan ketika itu jarak antara kediaman dengan rizab sungai hampir 100 meter. Dan keadaan pun semakin beratlah. Semakin teruklah dia punya runtuhan itu semakin teruk. Dan semakin hampir dengan rumah-rumah penduduk di sini. Kalau kira paling jarak paling dekat lebih kurang dah ada 1 meter daripada pagar rumah penduduk. 1 meter? Kurang daripada 1 meter. Bayarkanlah nak tidur malam tak boleh kalau musim hujan. Bunyi air sungai memang kuat. Memang saya memang takut lah. Begitulah nak ayatnya. Kalau boleh marilah tengok. Kada sini ni mari tengok tanya khabar kita ni. Oh mana tu wakil ke apa? YB pun marilah. Gitu. Agak-agak 10 ke 12 kaki dah. Mati tu lah. Tapi kan ada tempat tu baru nak terbih tu. Nak terbih tu. Soalnya kita rusing lah. Kita duduk dengan anak. Ketika runtuhan pertama berlaku pada tahun 2009, penduduk telah menyalurkan aduan kepada Jabatan Pengaraan dan Saliran. Bagaimanapun, setakat ini mereka mendakwa tiada tindakan dilakukan walaupun sudah beberapa kali aduan diajukan kepada pihak berwajib. Setelah 7 tahun, Bintang Melaka FM kini kembali bagi meneruskan legasi pencarian bintang seni suara terbaik bagi mewakili negeri Melaka. Penerbit program Syahriza Abu Bakar berkata pentas pencungkil vokal terbaik dan versatile itu diadakan sebanyak 5 siri dengan lokasi yang berbeza. Menariknya, program yang diadakan setiap bulan ini akan memilih juara kategori lelaki dan wanita yang akan berentap pada pertandingan akhir yang dijadualkan pada Julai nanti. Mereka kembali menyanyi bersama dengan kita untuk menyertai pertandingan Bintang Melaka FM ni. Jadi saya nak sarankan juga kepada semua yang berbakat dalam bidang nyanyian, anda boleh sertai kami 17 hingga 35 tahun ya untuk siri yang kedua, siri ketiga, siri keempat dan juga siri yang kelima. Dan pada bulan Julai nanti kita akan adakan satu pertandingan konsert final yang terbesarlah. Pada siri pertama, seramai 35 peserta dari pelbagai latar belakang seluruh negara termasuk pempengaruh telah bertanding bagi merebut gelaran juara yang akan melayakkan mereka ke pertandingan akhir. Start daripada 1 Februari 2024 tiada lagi latihan tetap dalam kerajaan. Semuanya hanyalah contract of service. Pada saya ini merupakan satu berita yang kecewakan saya lah. Dan juga saya rasa ramai yang kecewa. Lagi dakwaan kononnya tiada lagi pelantikan kaki tangan awam berstatus tetap bermula Khamis ini. Mengulangi naratif sama, penghantar video mendakwa semua lantikan baharu hanya akan memegang status kontrak. Dia mendakwa ramai yang kecewa dengan ketetapan itu, terutama lepasan institusi pengajian tinggi. Semakan pasukan Biar Betul mendapati maklumat yang dikongsi adalah palsu. Faktanya, tiada syort sedemikian dikemuka mana-mana pihak berkepentingan. Jabatan Perkhidmatan Awam pula memaklumkan lantikan pekerja baharu secara kontrak hanya bersifat sementara. Mereka akan diserap ke jawatan tetap selepas kaedah baharu sistem saraan perkhidmatan awam dimuktamad. Tegas jabatan itu, lantikan kontrak interim dibuat berdasarkan peraturan dan dasar semasa. Ini bermakna jawatan tetap akan terus ditawarkan. Henti sebar berita salah fakta. Tak perlu timbulkan kegusaran dengan menyebarkan berita palsu. Penyebaran maklumat seumpama adalah kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.
Selagi ada bulan dan matahari, begitulah kesetiaan rakyat kepada raja dan negara kekal abadi. Ikuti istiadat keberangkatan balik sempena tamat tempoh pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16. Dan istiadat keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17. Secara langsung di TV1, saluran berita dan RTM Klik. Daulat Tuanku. Beralih ke info niaga, ringgit dibuka rendah berikutan urus niaga berhati-hati menjelang mesyuarat jawatan kuasa pasaran terbuka Persekutuan FOMC Amerika Syarikat yang dijadualkan pada 30 hingga 31 Januari. Pada pukul 12.30 hari, ringgit diniagakan pada 4.72 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.52 dan berada pada 3.19 berbanding yen. Ringgit diniagakan pada 6.00 berbanding pound sterling dan disebut pada 5.12 berbanding euro. Manakala berbanding baht, ringgit didagangkan pada 13.28. Bursa Malaysia meneruskan kenaikan minggu lepas untuk dibuka tinggi hari ini. Ia didorong sokongan balian berterusan dalam saham berwajaran tinggi terpilih dalam persekitaran sentim positif di pasaran serantau. Indeks IBM KCI naik 6.54 mata kepada 1,512.82 mata setakat pukul 12.30 tengah hari. Kaunter paling aktif menyaksikan Mindtech kekal pada 15.5 sen. Sebaliknya, YNH Prop meningkat 8.5 sen kepada 80 sen, manakala MRCB bertambah 1 sen kepada 66 sen. Beralih ke kaunter saham paling untung, Nestle bertambah 40 sen kepada RM119.60. Manakala PPB meningkat 22 sen kepada RM14.70 dan Sime Plantation naik 19 sen kepada RM4.54. Pelabur asing kembali sebagai pembeli bersih di Bursa Malaysia menyumbang kepada aliran masuk asing bersih sebanyak RM267.7 juta. Menurut MIDF Research, minggu dagangan yang singkat sebenar cuti Thai Buzzum menyaksikan jualan bersih pelabur asing berjumlah RM66.6 juta pada Selasa. Bagaimanapun, pelabur asing menjadi pembeli bersih untuk tempoh berbaki. Institusi tempatan berubah menjadi penjual bersih minggu lalu selepas melupuskan ekuiti bernilai RM167.1 juta. Peruncit tempatan masih mencatat jualan bersih untuk minggu keempat berturut-turut dengan jualan RM100.6 juta minggu lepas. Dari segi pergerakan pelabur, terdapat peningkatan dalam purata nilai dagangan harian dalam kalangan institusi tempatan dan pelabur asing masing-masing 3.3% dan 2.5%. Sebaiknya peruncit tempatan mencatat penurunan 14.6%. Permintaan terhadap hartanah kediaman dan komersial dijangka meningkat berdasarkan unjuran ekonomi lebih baik tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengasas Irhami Values International, Irhami Ahmad berkata, pengukuhan dalam sektor pelancongan akan mendorong permintaan tinggi bagi hartanah sewa jangka pendek dan rumah percutian. Kerancakan aktiviti pelancongan akan turut merangsang pelaburan baharu dalam sektor hospitaliti termasuk hotel dan ruang runcit. Kami tidak menjangkakan yang interest rates kadar peratus akan naik, malah ia dijangkakan menurun pada tahun 2024. Oleh yang demikian, lebih banyak kecairan dalam ekonomi
dan pembayaran bagi pembeli yang sedia ada lebih sederhana dan kemampuan untuk pembeli baru memasuki pasaran dijangka akan naik. Jangkaan OPR yang lebih rendah akan mendorong pengurangan kos gadai janji menjadikan pembelian rumah lebih mampu milik. Tambahnya, pengenalan dasar gaji progresif juga akan meningkatkan keupayaan pekerja bergaji rendah untuk membeli rumah, seterusnya meningkatkan permintaan untuk rumah mampu milik. Perkembangan luar negara, Gaza terus dibedil Zionis. Tentera Israel terus menyasarkan kemudahan perubatan di Khan Yunis, bandar selatan Gaza, selain pertempuran bertambah sengit di seluruh wilayah Palestin. Sayap bersenjata Hamas dan Jihad Islam memaklumkan pejuangnya bertempur dengan tentera Zionis di beberapa kawasan di seberang wilayah itu semalaman. 2 kereta kebal Israel di Khan Yunis dilapor musnah. Dalam tempoh 24 jam lalu, jurucakap Kementerian Kesihatan Gaza memaklumkan 165 rakyat Palestin terbunuh dan 290 cedera. Sekaligus angka korban melonjak kepada 26,422 mangsa. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden dan Donald Trump saling bercakaran berhubung rancangan bagi pembaharuan sempadan bertujuan membendung lonjakan kemasukan pendatang dari Mexico. Immigration menjadi salah satu topik pilihan raya yang paling hangat pada pertembungan semula Trump-Biden untuk White House tahun ini. Rang undang-undang yang akan dibentang di Dewan Senat nanti bakal menjadi medan perbahasan kedua-dua pihak. Biden menyokong RUU yang dicadangkan pada Sabtu lalu memberi kuasa kepada Presiden untuk menutup sempadan sehingga ia dapat dikawal semula. Trump sebaliknya terus mencela Biden berhubung sempadan terbuka ketika kemasukan pendatang mencetuskan polemik politik domestik. Seorang terbunuh dalam serangan bersenjata ke atas sebuah gereja Katolik di utara Istanbul semasa upacara keagamaan. Menteri Dalam Negeri Turki Ali Yerlikaya menyatakan 2 penyerang bertopeng dipercayai mengambil bahagian dalam upacara keagamaan itu. Ketika kejadian, kira-kira 40 orang berada dalam gereja. Penyerang menggunakan senjata automatik dalam serangan terbabit. Siasatan menyeluruh dan usaha memburu suspek giat dilakukan. Yerlikaya berkata Turki mengutuk sekeras-kerasnya serangan berkenaan. Korea Utara menguji peluru berpandu pelancaran kapal selam baharu yang dibangunkan dikenali Full Vessel 331. Semalam ujian kali kedua dilakukan dalam tempoh seminggu. Tindakan bertujuan mempercepatkan pemantapan persenjataan nuklear tentera laut dan perkukuh pasukan. Media kerajaan KCNA melaporkan operasi diketuai pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Difahamkan peluru berpandu itu terbang di atas permukaan laut di luar pantai timur negara itu selama 7,421 saat dan 7,445 saat. Ia menyasarkan sebuah pulau tidak dinamakan mencatatkan masa penerbangan melebihi 2 jam. Perkembangan sukan, pemain profesional Dota 2 Malaysia Cheng Jin Jiang atau lebih dikenali sebagai Nothing to Say dipilih sebagai pemain paling bernilai MVP pada Anugerah Isukan Malaysia 2023. Majlis itu jelung kali diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PRCC. Jin Jiang, 24 tahun yang kini beraksi bersama pasukan G2IG turut memenangi kategori pemain MOBA terbaik dan pemain lelaki terbaik. Jin Jiang bagaimanapun tidak dapat hadir kerana sedang menyertai kejohanan di Shanghai, China. Sementara itu, anugerah pencapaian seumur hidup diberikan kepada Allahyarham Agus Salim Amran atau lebih dikenali sebagai Hahagus. Allahyarham pernah mengendali pasukan di Sukan C 2019 menerusi acara PUBG Mobile. Beliau meninggal dunia pada 2021. Antara pemenang bagi 16 kategori lain yang dipertandingkan ialah Yudo Alliance bagi kategori pasukan terbaik,
Homeboys organisasi terbaik dan Ramona pemain wanita terbaik. Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia PSSCM mencatat sejarah tersendiri apabila membuka galeri silat yang pertamanya di Muzium Negeri Kedah di Alustar. Ia dikenali sebagai Galeri Silat PSSCM. Galeri itu memaparkan pelbagai ilmu berkaitan seni mempertahankan diri dan dibuka kepada para pengunjung bermula Ahad. Ia beroperasi di tingkat 3 Muzium Negeri Kedah dan akan berada di muzium tersebut untuk tempoh 5 tahun. Ini akan menjadi nilai tambah di muzium ini dan menjadi orang kata hub informasi kepada pengunjung yang ingin mengetahui lagi lebih lanjut tentang Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia ini. Beliau temui selepas merasmikan galeri PSSCM di Muzium Negeri Kedah Alustar. Pada majlis itu, beliau turut menyaksikan majlis serah tapak antara PSSCM selaku pempamer dan lembaga Muzium Negeri Kedah. Perkembangan Piala Asia 2023, Tajikistan melakar kejutan layak ke suku akhir selepas menyingkirkan Emirat Arab Bersatu UAE 5-3 menerusi penentuan penalti selepas tarikat 1-1 pada masa sebenar. Skuad bimbingan Peter Sagat berjaya memperoleh gol pada minit ke-30 apabila Hononov menanduk masuk bola hantaran Zor Zubarov. UAE berjaya menyamakan kedudukan pada masa tambahan separuh masa kedua menerusi tandukan Al-Hamadi yang menerima hantaran sepakan percuma Ali Saleh. Kedua pasukan gagal memanfaatkan beberapa peluang dengan baik dan kedudukan seri itu kekal sehingga tamat permainan. Pada penentuan penalti, penjaga gawang Tajikistan Rostam Yatimov cemerlang menyelamatkan Kayo Canedo. Manakala penjaga gol UAE Khalid Aisa Al-Mesmari gagal menyelamatkan 5 sepakan penalti daripada Tajikistan. Menanti Tajikistan di pentas suku akhir Jumaat ini adalah pemenang antara Iraq dan Jordan yang akan berlangsung esok. Terdahulu, Australia menepati ramalan mara ke peringkat suku akhir pada Piala Asia 2023 selepas memenang Indonesia 4-0 pada perlawanan pusingan 16 terbaik. Skuad Socceroos hampir dikejutkan soal minit ke-6 apabila kuisan Rafael William Strick sedikit melewati palang gol. Namun skuad bimbingan Graham Arnold itu berjaya membuka tirai jaringan pada minit ke-12 apabila hantaran Jackson Irvine terkena kaki Alkan Bagot sebelum masuk ke arah gawang. Skuad Garuda bangkit melancarkan serangan menerusi percubaan Habner dari luar kotak penalti pada minit ke-23 tapi gagal menewaskan penjaga gol Matthew Ryan. Australia berjaya menggadaikan kedudukan pada minit ke-45 hasil tandukan Martin Boyle melepasi kawalan Kapten Indonesia Asnawi Mangkualam Bahar. Bersambung babak kedua, pemain gantian Craig Goodwin beraksi cemerlang dan menjaringkan gol ketiga pada minit ke-89. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.